Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nas Farhin dan anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan. RUU tersebut diluluskan dengan majoriti 2/3 selepas ia dibahaskan 70 ahli parlimen. Keputusan diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas undi belah bahagi diadakan. 206 ahli parlimen bersetuju, 1 tidak bersetuju, manakala 14 tidak hadir. Pindaan RUU itu antara lain memperuntukkan hak sama kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan dengan ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang, berbanding hanya jika bapanya seorang warga negara. Pindaan itu juga bertujuan menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun. Terdahulu ketika sesi penggulungan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin dan Sultan Ismail beri jaminan untuk mempercepat permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan. Ujar beliau, semua permohonan kewarganegaraan yang belum selesai akan diputuskan selewat-lewatnya 17 Oktober tahun depan. Setakat semalam saya masih menandatangani, saya telah pun membuat keputusan 19,317 dan dicampur dengan keputusan yang saya buat pada tahun lepas, jumlahnya menjadi totalnya 32,153. Daripada 32,153, sebenarnya kelulusan yang melebihi tempoh 5 tahun itu mewakili 80% permohonan. Kedai makan dan medan selera sekitar Jalan Pudu dan Jalan Lok Yu dikenal pasti sebagai hotspot terbaharu kegiatan persundalan. Modus operandi sindiket bertambah kreatif dengan menjadikan premis berkenaan sebagai lokasi mengiklankan perkhidmatan tidak bermoral itu. Tindakan pembenterasan giat dijalankan bagi menyekatkan aktiviti persundalan terutama di kawasan yang dikenal pasti berpotensi dalam menawarkan aktiviti ini dan tiada tindakan pilih kasih sama ada penawaran persundalan golongan elit maupun golongan bawahan akan diambil tindakan yang sama. Beliau turut memaklumkan KL Strike Force telah melaksanakan serbuan terhadap 209 premis di ibu negara sejak ditubuhkan pada Mei lepas. Serbuan dijalankan bersama PDRM dan agensi penguatkuasaan lain menyaksikan 781 orang telah ditahan melibatkan 149 warga tempatan dan 632 warga asing. Dewan juga diberitahu 96% daripada 3,847 kanak-kanak yang dilaporkan hilang dari 2020 hingga September lalu berjaya ditemukan. Puratanya 770 kes setahun, kurang lebih 2 kes sehari. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah, yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Beliau turut menyuruh orang ramai segera melaporkan kes kehilangan kanak-kanak kepada pihak polis tanpa perlu menunggu tempoh 24 jam. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin turut menyatakan komitmen pihaknya untuk tangani kes kanak-kanak hilang. Antaranya melaksanakan 457 program kesedaran, babitkan 141,000 kanak-kanak dalam tempoh Januari hingga bulan ini. Yang paling penting bila lapor hilang, yang pertama hebahkan seluas mungkin. Kita gunakan Nur Alert. Kita masukkan dalam portal kanak-kanak hilang setelah kita minta izin ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Dan kita luaskan pencarian.
Dan bila kita jumpa, barulah kita profilkan kanak-kanak ini dan keluarganya. Jadi selepas insiden kita temui, biasanya kita berikan sokongan terutama dari segi moral dan psikologi kepada keluarga yang terlibat. Pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang berada di selatan Lubnan berada dalam keadaan selamat. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bagaimanapun mengakui ancaman tentera Israel semakin meningkat. Kesemua pasukan di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL termasuk pasukan Malbat 85011 yang beroperasi di selatan Lubnan telah diarahkan untuk tidak melaksanakan operasi rondaan atau pergerakan logistik dan kekal di penempatan masing-masing. Mengambil kira keselamatan petugas, markas UNIFIL juga telah mengaktifkan pelindungan di dalam kubu mengikut prosedur yang telah ditetapkan sehingga keadaan terkawal. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang meneliti dapatan kajian semakan semula Akta Orang-Orang Papa 1977. Ia akan menjadi asas kepada penstrukturan semula dan perincian mekanisme yang lebih holistik dalam pengendalian isu gelandangan dan pengemis. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad memaklumkan kajian tersebut selesai dilaksanakan Jun lalu. Kajian ini juga telah mengenal pasti peruntukan-peruntukan sedia ada di bawah Akta Orang-Orang Papa 1977 yang tidak relevan dan memerlukan pendekatan baru yang lebih praktikal dan sesuai dalam menenangi isu gelandangan dan pengemisan. Dewan juga dimaklumkan Malaysia giat meraih sokongan negara anggota BRICS berhubung hasrat negara untuk menyertai blok ekonomi berkenaan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata, ia menerusi sesi dialog, forum dan perbincangan dengan negara anggota. Penglibatan dalam dialog dan perbincangan ini membuka peluang yang lebih luas kepada Malaysia untuk memperbagai dan memperkukuhkan hubungan strategik dengan negara-negara anggota BRICS. Tanpa menjejaskan hubungan dengan rakan dagang utama sedia ada, Malaysia boleh mengambil peluang untuk mempertingkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Rusia, Brazil, Afrika Selatan dan UAE sama ada dari segi pelaburan maupun perdagangan dalam sektor-sektor strategik. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Seri Gading Aminul Huda Hassan yang ingin tahu mengenai perkembangan terkini cadangan dan kesan kerajaan menyertai blok ekonomi BRICS. Pelaksanaan Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Negara 2021-2025 mencapai kemajuan 63% pada suku ketiga 2024. Jelas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal. Pelan yang merangkumi lebih 24 strategi pelaksanaan itu dikendalikan Jawatankuasa Blockchain dan Kecerdasan Buatan Negara. Peningkatan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 30% melalui penggunaan AI adalah unjuran awal oleh McKinsey pada tahun 2018. Peningkatan tersebut adalah unjuran KDNK dari tahun 2017 hingga 2030. Agak sukar untuk menentukan sumbangan dari teknologi AI, memandangkan teknologi ini digunakan merentas sektor dan industri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam sedang mengenal pasti senarai awal bagi plastik sekali guna yang bermasalah tidak diperlukan dan boleh dielakkan. Ia sebahagian usaha bawah Pelan Hala 7 Kelestarian Plastik Malaysia 2021-2030 bagi memastikan penghapusan plastik sekali guna dilaksanakan secara teratur dan bersasar. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad bagaimanapun mengakui usaha berkenaan berdepan kekangan berikutan bidang kuasa berasingan antara kerajaan persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan.
charge pencemaran penggunaan beg plastik sekali guna. Negeri-negeri yang telah memperkenalkannya ialah Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Perak, Kedah, Johor dan Perlis. Pada masa yang sama, kita juga melihat negeri-negeri seperti Negeri Sembilan yang telah menghapuskan terus penggunaan beg plastik sekali guna di premis tetap dan juga dibuat dalam hari-hari yang tertentu di Pulau Pinang dan juga di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Purata peruntukan sehingga RM300,000 disalurkan kepada projek naik taraf serta membina premis tamu desa di Sabah dan Sarawak. Perkara itu bagaimanapun perlu mematuhi kriteria ditetapkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ini termasuk premis sedia ada perlu dibangunkan di kawasan luar bandar. Yang kedua, isu tanah itu haruslah jelas. Artinya tamu itu tidak ada halangan dari segi kepenggunaannya. Bukan berada dalam reserve jalan misalnya, kerana di Sabah, saya percaya barangkali di Sarawak juga, ada gerai-gerai tamu ini dibuat di siring jalan, di tepi jalan, dan itu ada halangan dari segi pemilikan tanah dengan jalan raya dan sebagainya. Bagi fasa pertama, RM10 juta peruntukan disediakan untuk membangunkan 36 tapak tamu desa di Sabah dan 13 di Sarawak. Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berhubung kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam akan turut serta dalam meneliti cadangan pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, laporan hasil kajian akan diambil kira dalam menggubal pindaan akta tersebut. Untuk mendapatkan pandangan terhadap pindaan yang dicadangkan. Di antaranya adalah sesi libat urus bersama dengan Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sesi libat urus bersama dengan Ketua Pendakwa Syar'i dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama. Sesi libat urus bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Sekian berita Parlimen dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Anas Farihin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.